Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton di rumah dan juga di mana jua anda berada? Saya Adli Effendi dan ini adalah Halaqah Al-Ummah, program yang bicarakan tentang isu semasa dan topik yang berkaitan dengan Ramadan, insya-Allah. Halaqah Al-Ummah dibawakan khas oleh Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM Malaysia, dengan kerjasama Pasaraya Marhaba Store and Wholesale Sdn Bhd, Ladang Ummah Malaysia Sdn Bhd dan juga Restoran Al-Arabi Mat'am. Baik, kita mulakan perkongsian ilmu kita pada malam ini. Sebelum itu saya perkenalkan dua ustaz muda yang kacak bersama saya di sebelah kanan dan kiri insya-Allah, tapi yang tengah juga yang paling muda insya-Allah. Di sebelah kanan saya Al-Fadil Ustaz Fakhruddin bin Haji Zainul. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah bikhair. Masya-Allah. Macam mana Ustaz punya puasa? Kita dah berpuasa beberapa hari ni. Mungkin momentumnya macam mana Ustaz? Ya, itulah. Kita apa-apa pun dalam bulan Ramadan ni, kita kena kekalkan momentum dari awal Ramadan sehinggalah penghujung Ramadan supaya kita mencapai makna daripada Ramadan itu, iaitu ketakwaan insya-Allah. Masya-Allah. Tapi yang 10 malam terakhir itu paling penting, betul Ustaz. Sebelum ni kita dah bincang pasal perkara itu. 10 malam terakhir itu kita kena pecut momentum ni tak boleh sama, betul tak Ustaz? Betul. Masya-Allah. Itu banyak saya belajar melalui perkongsian kita sebelum ini. Dan insya-Allah sebelah kiri saya Al-Fadil Sabhan Iman. Masya-Allah Ustaz. Sihat ke Ustaz? Alhamdulillah sihat. Jadi soalan pertama saya tuju pada Ustaz. Sebab saya dah menantikan peluang ini dah lama. Jadi Ustaz, kita mulakan dengan topik kita hari ini, dunia tanpa sepadan. Jadi sehinggakan banyak golongan ustaz segera. Kita ada Miss Segera, kali ini kita ada Ustaz Segera yang menyebarkan ilmu tanpa rujukan yang sah. Dan adakah ini punca masyarakat beramal tanpa ilmu Ustaz, terutamanya di bulan Ramadan yang mula ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi kasihi tuan moderator kita saudara Adli yang kacak tadi masya-Allah, dan juga yang saya hormati juga sanjungi Ustaz Fakhruddin kita, dan khususnya penonton-penonton di rumah dan juga di mana juga anda berada dalam program Halaqah Al-Ummah ini. Alhamdulillah. Jadi berbalik kepada soalan Ustaz Segera. Ustaz Segera apa nama dinamakan Ustaz Segera adalah kerana mungkin dibandingkan dengan Miss Segera ke mungkin? Mungkin. Sebenarnya orang cepat lah. Maksudnya dia cepat. Kelahiran itu cepat, tiba-tiba je. Dia belajar apa satu video YouTube hari ni, besok dia jadi ustaz lah. Masya-Allah. Jadi boleh dikatakan sebenarnya fenomena Ustaz Segera pada hari ini adalah sangat membimbangkan juga, kerana kita tahu bahawa disiplin ilmu agama ini sangatlah tinggi, dia punya martabat, dia punya kelayakan dan sebagainya. Tapi apabila kita lihat pada hari ini, ilmu-ilmu agama disampaikan dengan sangat mudah. Dan kalau kita tengok, bila mana orang boleh apabila datang kelas, 1-2 kelas, kemudian tengok video dalam YouTube dan sebagainya, mereka sudah mula untuk menyampaikan ilmu agama. Dan ilmu itu kadang-kadangnya adalah ilmu yang mereka tidak mahir dan tidak faqih pada ilmu itu sendiri. Jadi kita melihat bahawa ianya sebenarnya sangat memberikan kesan negatif kepada perkembangan disiplin ilmu, terutamanya dalam masyarakat yang mudah untuk mengambil ilmu daripada sumber-sumber yang mereka tidak tahu pasti betul atau salahnya ilmu itu. Dan apabila media sosial berkembang dan sebagainya, maka tauliah tidak diperlukan untuk menyampaikan ilmu agama. Dan hari ini kita tengok masyarakat lebih rapat dengan media sosial dan mereka mudah untuk akses video-video yang disampaikan. Dan Ustaz Segera ini, mereka ni laju apabila timbul isu berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan akidah, ibadah dan sebagainya, maka mereka ingin menjawab kerana mereka merasakan terpanggil untuk menjawab dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun mereka tersilap kerana menyampaikan ilmu yang kurang tepat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahlinya, itulah ahli orang mereka yang mengetahui, jika kamu tidak mengetahui. Dekat sini dah jelas menyatakan bahawa Allah Subhanahu Taala suruh ataupun menyuruh kita mencari ilmu itu daripada orang yang sepatutnya. Jadi kita lihat bahawa sebenarnya Ustaz Segera ini adalah
sedikit sebanyak, bukan sedikit sebanyak, sebenarnya memberi kesan yang agak kurang kita rasa seronok sebenarnya dalam disiplin ilmu itu sendiri. Masya Allah, itu saja. Kita nak ke Ustaz Fakhruddin, saya nak tanya. Golongan agamawan perlu berilmu bukan untuk popular, tapi semakin didekati adalah yang popular. Apa yang boleh kita lakukan sebagai pencari ilmu terutamanya dalam keadaan bulan Ramadan ni untuk menapis orang-orang yang macam ni? Dia popular tapi sebenarnya dia tak ada ilmu, Ustaz. InsyaAllah. Baik. Terima kasih. Ada soalan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati, dimuliakan Al-Fadhil Moderator, seterusnya sahabat panel yang baru hari ini, dan special episode kali ini kita bawakan Ustaz Sabhan. Kalau kita tengok baju pun dah macam yin and yang, warna putih, warna hitam. Saya Saling berpuasan. melengkapi. Saya pink, saya peace. Mungkin di tengah-tengah tu. Saya menenangkan dua-dua supaya tak bergaduh. Saling melengkapi, insyaAllah. Ya, melengkapi. Baik, berkaitan persoalan bagaimana seorang penuntut ilmu ingin mencari guru yang sebenarnya. Ada garis panduan yang mana ulama sebut, carilah kita guru yang murabbi. Kan? Siapa itu guru yang murabbi? Iaitu guru yang boleh membentuk dan mendidik. Kan? Bukan saja hanya mengutuk dan meredik, kan? Tapi membentuk seseorang, dia ajar satu-satu ilmu daripada A sampai Z, supaya menjadi garis panduan untuk kita sebagai penuntut ilmu untuk mencari ilmu itu sendiri. Semua boleh, Ustaz? Masa kita banyak. Takut Semua boleh. ambil masa yang banyak sangat. Kan? Sebab kita tengok atau program kita, program halaqah ilmu ni, halaqah al-ummah ni, bukanlah satu program untuk menuntut ilmu secara terus. Kan? Dia sekadar peringatan. Sebab Nabi sebut ad-dinu nasihah. Kan? Agama Islam ni adalah agama nasihat. Jadi program ini sekadar nak trigger point untuk kita mengambil satu nasihat. Tapi dalam masa sama, kalau kita nak cari ilmu yang sebenar, pergi kita carilah guru-guru yang murabbi, yang bersifat dengan sifat murabbi. Guru yang murabbi sebenarnya adalah dia itu berilmu dan dia beramal dengan ilmu yang dia ada. Kalau kata dia cerita ke orang tentang zuhud, terlebih dahulu dia kena zuhud. Kan? Itu yang pertama. Seterusnya, saya tengok juga kata-kata daripada Habib Umar. Kan? Habib Umar kita tahu ada buat satu, atau ada bina satu pusat pengajian. Habib Umar kata, andai kata satu hari aku merasa lebih alim daripada anak muridku, aku akan tutup madrasah. Tutup pusat pengajiannya. Ciri yang seterusnya, iaitu seorang guru perlulah bersifat dengan sifat al-ikhlas. Ikhlas, macam mana kita nak, ataupun KPI test kepada ikhlas itu sendiri, kata ulama, KPI ni adalah istawa inda azamhu wal madhu. Apa maksud dia? Maksudnya bila mana dia menyampaikan ilmu, dia sama saja. Bila mana dia dicela ataupun dia dikeji. Dia dicela ataupun dia dipuji. Sama saja. Taklah bila dicela dia akan rasa lemah. Ataupun bila dipuji dia rasa satu semangat naik. Tak, sama saja. Dia dicela ke dia dipuji, tetap dia akan teruskan dunia dakwah. Tetap dia akan sampaikan ilmu. Istiqamah. Itu istiqamah, betul. Jadi seterusnya, bagi ciri seorang guru yang murabbi adalah dia tidak banyak bercakap melainkan yang bermanfaat. Dan satu hadis Nabi sebut, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik ataupun dia diam. Kalau kita tengok ustaz-ustaz sekarang kan, ustaz segeralah macam tu. Bila masuk, macam mana Ustaz Sabhan sebut, bila masuk satu isu, dia cepat nak bagi komen. Bila cepat bagi komen ni, orang awam yang tak faham kadang-kadang anggap dia, sempoi ya ustaz ni, laju je bagi komen. Sedangkan ulama dah ada jawapan, tapi tunggu masa yang sesuai baru bagi jawapan kan. Jadi taklah dia cepat bagi komen, takut bila dia terlalu cepat bagi komen, dia tak sempat nak kaji tentang perkara tu, takut menyampaikan benda yang salah. Dan yang terakhir saya nak bawakan adalah seorang guru perlulah membuang sifat cinta dunia. Kan? Dunia ni nak ada boleh, tapi pegang di tangan. Kan? Dia macam garam lah. Garam dalam masakan boleh ada sikit, jangan lebih sangat, takut tak boleh makan. Kalau kurang sangat pun tak rasa sedap juga. Tak boleh, itu ambil macam sebagai garam je. Jadi ini beberapa ciri yang saya bawakan sebagai garis panduan untuk kita mencari mana satu guru yang layak digelar sebagai guru rabbani, guru murabbi, guru yang boleh membentuk masyarakat ataupun pelajarnya, insya-Allah. Dalam menjawab. Terima kasih Ustaz. Ustaz Sabhan, zaman teknologi ni yang canggih sekarang ni kan, kita dah ada, dulu kita ada komputer, sekarang kita ada peranti, kita ada telefon mendalih, kita ada iPad, semua benda itu yang sekarang kita gunakan sekarang ni. Jadi, adakah teknologi juga boleh memudahkan amalan kita dalam ibadah di bulan Ramadan ni? Ustaz, silakan. Baik. Sebelum tu saya terasa macam saya yang mendengar banyak
ilmu daripada Ustaz Din. So saya rasa terpesona ya Masya melihat masya-Allah perkongsian ilmu Ustaz Din. Jadi Kita harap penonton di rumah pun yang tengah tengok pun terpesona dan juga Masya-Allah. mendengar dengan baiklah insya-Allah. Baik. Dan memperoleh manfaat bersama. insya-Allah. Jadi berbalik kepada soalan tadi berkaitan adakah teknologi ini memberikan manfaat kepada kita dari segi amal ibadah terutamanya pada bulan Ramadan ini. Adakah manfaat ataupun dia memberi mudarat kepada kita. Jadi apabila kita melihat balik sebenarnya apakah fungsi ataupun tujuan utama teknologi ini diciptakan, dan apabila kita tengok betul-betul maka teknologi diciptakan untuk memberi manfaat kepada manusia keseluruhannya. Jadi kita sebagai orang Islam juga dituntut untuk berada dalam zaman yang sama. Maksudnya apabila zaman itu berubah, maka umat Islam dituntut untuk membangunkan diri mereka, untuk keluar dan juga untuk membaiki diri supaya mereka ini menjadi insan yang bermanfaat. Jadi kesimpulannya, teknologi ini bagaimana cara kita melihatnya itu atau menggunakannya itu adalah sangat penting, kerana ia boleh menjadi manfaat dan boleh jadi mudarat. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan ke arah yang salah, kita menggunakan sebagai contoh untuk memaki ataupun menghina di dalam media sosial dan Body sebagainya. shaming Ustaz. Nah, Body betul, shaming paling itu. popular sekarang ni. Betul, itulah banyak kita katakan penyalahgunaan lah, sebab kita tahu bahawa ia diciptakan untuk manfaat. Jadi semoga ianya memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Saya nak flashback ke belakang sedikit di mana ketika selepas kewafatan Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Nabi mungkin perlu juga orang kata ada proofread lah lebih kurang. Bila menulis ni kita ada proofread kan. Sumber kesahihan satu ilmu tu selepas kewafatan Nabi. Jadi, tapi sebelum itu, sebelum kita nak bertanya pada dua ustaz kita, ustaz muda kita pada malam ini, kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini, insya-Allah. Bumi Syam tidak serasi dengan kedamaian. Kelaparan, kesejukan seperti tiada pengakhiran. Harapan, kurniaan demi sesuap santapan berbuka. Mampukah Ramadan kali ini mengubah nasib mereka? Bersama MAPI Malaysia, layari www.rayuansyria.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah, kita kembali dalam halakah Al-Ummah. Topik hari ini, beramal tanpa ilmu. Tapi sebelum kita nak mulakan semula kita punya perbincangan, apa kata anda share dulu video ini kerana banyak manfaat, banyak ilmu yang kita nak kongsikan. Jadi apa salahnya kita kongsikan manfaat ini bersama-sama semua di dalam sosial media anda. Baik, seterusnya kepada Ustaz Fakhruddin, saya ada soalan. InsyaAllah.
pada pandangan Ustaz, bagaimana pada zaman sahabat selepas kewafatan Rasulullah SAW, mereka memastikan ilmu agama itu daripada sumber yang betul, yang sahih. Misalnya lah tentang ilmu tentang solat tarawih mungkin. Silakan Ustaz. Jazakumullah khair atas persoalan yang dikemukakan oleh sahabat moderator sebentar tadi. InsyaAllah bagi menjawab persoalan ini, saya akan bawa ke satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi sebut, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajis." Ila akhir. Mafhumnya, hendaklah ke atas kamu untuk mengikut sunnah baginda Nabi. Dan seandainya Nabi tak ada, mengikut sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah khalifah untuk 4 orang yang kita kenal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Yang mereka ini telah diberi petunjuk oleh Allah SWT, Al-Mahdiyyin. Dan addu 'alaiha bin nawajis. Pegang betul-betul pandangan ataupun hadis ini, mudah-mudahan kita tidak terseleweng dan sebagainya, insya-Allah. Jadi dalam hadis ini telah diberi panduan bagaimana di zaman Nabi setelah kewafatan baginda Nabi, maka yang diikuti adalah khalifah. Khalifah pada zaman tersebut. Kalau kita lihat institusi keilmuan pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW sangat hebat. Walaupun tidak mungkin macam kita sekarang ni, ada pejabat mufti yang tolong jawab persoalan. Tapi pada masa itu telah ada yang berperanan seakan macam mufti. Contoh, kita ambil tadi Khalifah Sayyidina Umar. Itu kalau bagian lelaki. Kalau belah perempuan pula ada di sana Sayyidatina Aisyah. Dan begitu juga dalam ilmu hadis. Kan? Bila mana mereka nak mencari hadis, mereka akan cari pakar-pakar. Sebab itu kita tengok perawi hadis ni kadang-kadang pimai-pimai dekat orang yang sama. Daripada Abu Hurairah, daripada Aisyah, daripada Sayyidina Umar, daripada Abdullah ibn Umar dan sebagainya. Lepas tu pergi pula dekat ilmu Al-Quran. Ada di sana Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit. Ada pakar-pakar. Jadi setiap ilmu tu mereka ada rujukan tersendiri. Jadi taklah mereka macam kita ni main tebuk lah. Main ustaz segar terus kita terima kan. Ada dia pandai baca Al-Quran 2-3 sikit terus kita terima. Tak boleh tu. Dia handsome. Handsome pula. Panjang. Rambut panjang Allah. Kan? Jadi di sana mereka ada pakar-pakar, mereka rujuk pakar-pakar. Hatta pada zaman selepas daripada kewafatan baginda Nabi SAW. Uniknya Islam ini berbanding agama-agama lain, kita ada 3 benda yang membezakan kita dengan agama lain. Yang pertama yang dipanggil sebagai ilmu nasab. Ilmu keturunan. Sebab tu dalam Islam kita sangat jaga nasab. Tak macam orang yang bukan Islam, tak lagi anak dengan anak dengan ayah, mak dengan anak. Jadi selalu habis nasab. Jadi bila main dekat bab pewarisan harta jadi serabut. Jadi Islam jaga ilmu berkaitan nasab. Itu perbezaan Islam dengan agama lain. Yang kedua, cantiknya Islam adalah kita ada membincangkan tentang ilmu i'rab dalam bahasa Arab, kan. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Semua tu ada dia punya i'rab dia sendiri. Bila duduk perkataan tu dekat sini di marfu', duduk kat sini jadi mansub, duduk kat sini jadi majrur. Dan yang ketiga adalah ilmu sanad yang disebut berkaitan dengan persoalan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan kenapa bagaimana daripada zaman Nabi kemudian zaman sahabat mereka menjaga institusi keilmuan itu sendiri sebab pentingnya ilmu sanad itu sendiri. Wallahu alam. Insya-Allah, terima kasih Ustaz. Kita dah sentuh tentang sirah sikit dan saya nak kembali kepada Ustaz Sabahan. Nak kembali ke masa realiti kita sekarang ini. Mungkin kesan sekiranya masyarakat masa kini tidak mengamalkan ilmu yang kita dah pelajari, terutamanya dalam amalan ketika bulan Ramadan. InsyaAllah. Ustaz, silakan. Terima kasih saudara Adli kita. Jadi berkaitan dengan ilmu, apabila seseorang itu sudah memiliki ilmu, beliau sudah belajar dan sebagainya dan tahu tentang ibadah, akhlak, berkaitan dengan akidah dan sebagainya. Jadi mengamalkan ilmu ini adalah salah satu sebenarnya amanah untuk orang-orang yang berilmu. Kerana kita tahu bahawa ilmu ini dia datang berpasangan. Ilmu ini dia datang dengan amal. Jadi kalau kita tengok sebenarnya unjuran-unjuran daripada Quran, daripada kitab-kitab para ulama sini, kalau kita tengok bahawa ilmu dan amal, banyak diselitkan ilmu dan amal. Kerana kita tahu bahawa ilmu apabila tidak diamalkan maka ianya menjadi sia-sia dan juga tidak memberi manfaat. Dan kita tahu juga bahawa amal, itulah beramal dengan ilmu ini, kita boleh takrifkan ataupun kita boleh kata bahawa maksudnya amal dengan ilmu ini yang pertama adalah kita menyampaikan ilmu itu.
Jadi apabila kita menyampaikan ilmu itu kepada orang dan sebagainya, ilmu yang kita telah dapat sebelum belajar dan sebagainya, maka ini adalah dikatakan beramal dengan ilmu. Dan juga beramal dengan ilmu juga ditakrifkan juga sebagai kita melakukan amalan-amalan dengan ilmu yang kita belajar. Sebagai contoh ibadah dan sebagainya, apabila kita dapat ilmu itu maka kita amalkan ilmu itu. Bukanlah sekadar maksudnya dia hanyalah masuk ke dalam dalam fikiran kita dan sebagainya, kemudian tidak diamalkan dan juga tidak dimanfaatkan. Kerana itulah sifat ilmu ini adalah memberi manfaat, dan jika kita matikan fungsi ilmu itu maka ia tidak memberi manfaat, maka sia-sialah ilmu di sini. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah gunakan seruan di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Allah tak cakap ya ayyuhalladzina kafaru, sebab Allah memang tujukan bahawa ilmu yang diamalkan ataupun dimiliki oleh orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ini, kenapa engkau tidak melakukan apa yang mengapa engkau tidak melakukan apa yang kau perkatakan? Kat sini bermaksudnya kenapa kau tidak mengamalkan ilmu apa yang telah engkau pelajari dan sebagainya. Masya-Allah. Kabura maqtan 'indallah. Maka Allah sangatlah besar kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ataupun golongan ini. Ada juga hadis Nabi SAW yang mengajarkan kita untuk sentiasa berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat, dan juga rizqan wasi'ah, rezeki yang luas, dan juga amalan mutaqabbala, amalan-amalan yang diterima. Masya-Allah. Jadi kat sini Nabi mengajar kita supaya ilmu ini sentiasa kita amalkan. Jadi masuk bulan Ramadan ini, apabila kita melihat bahawa kita sebenarnya banyak kuliah, halaqah dan sebagainya, apabila kita telah faham ilmu dan juga kita dapat ilmu itu, maka kita amalkan ilmu itu di bulan Ramadan ini, dan juga tidak terhenti di bulan Ramadan ini, bahkan dibawa keluar nanti, kerana kita tahu bahawa Ramadan ini madrasah yang akan mendidik kita untuk kita keluar dan terus istiqamah dengan amalan-amalan kita. Jadi itu saja, insya-Allah. Alhamdulillah. Nampaknya ada penonton kita yang nak minta break sekejap, rehat sekejap, nak ke tandas mungkin. Jadi kita punya panelis kita pun akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini, insya-Allah. Bumi Syam tidak serasi dengan kedamaian. Kelaparan, kesejukan seperti tiada pengakhiran. Harapan, kurniaan demi sesuap santapan berbuka. Mampukah Ramadan kali ini mengubah nasib mereka? Bersama MAPI Malaysia, layari www.rayuansyria.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah, kita kembali dalam Halaqah Al-Ummah. Kali ini dalam tajuk
beramal tanpa ilmu. InsyaAllah bagi anda yang telah tanyakan soalan dan mungkin ada keinginan untuk tanyakan soalan, apa tunggu lagi? Tanya di ruangan komen dan kita akan jawab soalan anda. Mungkin tidak dalam program kali ini. Kalau tak sempat, kita akan minta para ustaz kita untuk menjawab, luangkan masa mereka untuk menjawab persoalan anda itu nanti, insya-Allah. Ustaz Fakhruddin, boleh ustaz kongsikan kisah tentang apa yang kita sembang sejak daripada tadi mengenai beramal tanpa ilmu di bulan Ramadan ni, ustaz. Silakan. Baik, insya-Allah. Terima kasih, jazakumullah khair atas soalan. Amal tanpa ilmu. Kalau ilmu tanpa amal ibarat pohon tidak berbuah, ini tidak berguna. Amal tanpa ilmu, kata ulama, adalah gila. Sebab dia beramal tapi dia tak ada ilmu yang menyokong amalan dia tersebut. Jadi dia melakukan amalan tanpa ada garis panduan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk pecahan kepada amal tanpa ilmu ni, saya nak pecahkan kepada dua bahagian. Yang pertama, dia tiada ilmu tapi dia beramal. Ini saya nak buat kisah di mana, kalau ni kisah famous lah, tuan-tuan bisa dengar, tuan-tuan perempuan bisa dengar. Di mana satu orang lelaki yang telah membunuh lebih kurang 99 orang. 99 orang lain. Mangsa. Mangsa. Dan dia ingin bertaubat. Kemudian dia pergi ingin mencari seorang yang alim untuk bertanyakan adakah dia boleh bertaubat. Jadi dia pun bertemu dengan seorang ahli abid, orang yang ahli ibadah. Tapi bila ditanyakan kepada lelaki tersebut tentang perihal dia yang telah membunuh 99 orang mangsa, jadi berkata orang abid ni, sungguhnya kamu taubat kamu tidak diterima. Lelaki ni bagus, walaupun dia dah membunuh lebih kurang 100 orang, dia tetap ingin bertaubat dan sebagainya. Dia pergi mencari lagi orang alim dan dia berjumpa seorang alim yang betul-betul alim. Maka orang alim berkata, insya-Allah boleh kamu bertaubat, kamu pergi pindah persekitaran kamu, pergi ke satu negeri, satu kawasan dan kamu bertaubat di sana. Jadi ini beza orang alim dan orang yang hanya beramal saja. Orang alim dia jawab dengan panduan daripada Nabi. Orang beramal ni kadang-kadang dia apa tu kata tadi, gila. Dia jawab ikut dan je. Lalu akibat daripada dia jawab salah tu, dia pula dikena bunuhan. Jadi itu yang pertama, pecahan pertama kepada orang yang amal tanpa ilmu. Dia tak ada ilmu semua tapi dia tetap nak beramal. Yang kedua, ada orang ni dia ada ilmu tapi amalan dia tak selari dengan ilmu yang dia ada. Dia ada pengetahuan tapi amalan yang dia buat tak selari dengan pengetahuan yang dia ada. Contoh kisah yang famous, kalau tuan-tuan dan puan bisa dengar, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dikatakan sebagai bapa munafik. Bukan sekat dia baby bapa munafik ni. Yang mana dia ni akibat dia jadi munafik ni sebab pada asalnya sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dia jadi tempat rujukan. Jadi apa-apa permasalahan dia akan jawab. Tapi bila Nabi pindah ke Madinah, jawatan ataupun peranan yang dia pegang selama ni telah diambil. Bukan diambil, telah sebab orang tahu itu Nabi. Orang percaya Nabi, orang tanya Nabi, tak rujuk dia dah. Jadi asbab daripada situ dia jadi munafik. Dia ada ilmu, dia tahu yang itu Nabi, tapi dia tidak memilih. Perbuatan yang dibuat tidak selari dengan ilmu yang dia ada. Jadi ini kisah atau pecahan kepada amal tanpa ilmu. Kadang-kadang boleh jadi dia amal memang betul-betul dia tak ada ilmu, ini gila, dan boleh jadi dia amal tu tapi asbab dia ego, nak jaga pangkat dan sebagainya, ini yang berlaku kepada Arab Jahiliah. Nak jaga pangkat, nak jaga agama yang dari keturunan ni, menyebabkan amalan dia tak selari dengan ilmu yang dia ada. Mudah-mudahan menjawab. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ustaz, mungkin kita dah bersiaran lebih kurang hampir 30 minit. Mungkin ada kesimpulan yang Ustaz nak kongsikan bersama kita dan penonton, insyaAllah. Masya-Allah. Jadi untuk ilmu tanpa amal ni, yang mana kita berbincang ataupun kita sembang pada hari ini, itulah satu topik yang sebenarnya tidak lari lagi daripada masyarakat kita pada hari ini, bila mana kita melakukan sesuatu amalan itu tanpa ilmu yang benar dan kita menyangka bahawa amalan itu adalah amalan yang betul. Dan ini sebenarnya adalah satu perbuatan yang patut kita perhatikan balik dan juga kita renungkan balik. Sama ada benarkah kita ini menjadi seorang Muslim yang terbaik. Yang mana kita tahu bahawa seorang Muslim itu harus memperbaiki dirinya dan juga meningkatkan ilmu dan juga amalnya. Dan untuk Ramadan ini sama-sama kita tingkatkan ilmu kerana kita tahu bahawa di samping amalan, ilmu juga harus ditingkatkan. Kerana amalan tanpa ilmu adalah satu perbuatan yang sia-sia. InsyaAllah. Terima kasih
Terima kasih Ustaz Fakruddin, terima kasih Ustaz Sabahan. Jangan lupa untuk terus bersama kami dalam episod akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.